Sebentar lagi Datuk Seri Zahid akan berangkat ke Kota Mekah, tuan-tuan. Kita doakan semoga pemergian beliau akan selamat pergi, selamat balik, selamat masa berada di sana, dan semoga ibadah beliau diterima, dan semoga di Mekah nanti, insya-Allah saya pun akan menyusul pada 13 hari bulan ini. Kita akan berdoa, kita akan panjatkan doa semoga Datuk Seri Najib Tun Razak diberikan pembebasan. Kalau boleh kita nak, kalau boleh pembebasan ini, tuan-tuan. Kalau boleh sebelum hari raya hendaknya. Kerana kita tak nak pemimpin yang kita kasihi, bekas presiden kita, menyambut 1 Syawal bersendirian di dalam sel penjara. Ianya tak dapat saya bayangkan. Saya masih teringat lagi saat-saat ketika saya berhari raya di penjara ataupun di kem tahanan Kemunting. Sudah pasti di kem tahanan Kemunting, tuan-tuan, kita tahanan politik tak sama dengan penjara yang terpaksa dilalui oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Semoga di Mekah nanti Datuk Zahid dan kami semua dapat mendoakan semoga Allah buka pintu hati kebawduli tuanku untuk memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib untuk bersama kita. Dan semoga beliau dapat menghadiri majlis pertunangan anaknya, saudara Ashman, pada 29 hari bulan ni, insya-Allah. Jadi malam ni, saudara, saya nak jawab fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh blogger bernama JC Regi. JC Regi. Dia ni apa dipanggil? Sikh, tapi dia kata dia dah Islam. Dia tak tahulah Islam ke tak Islam kan. Nama Islam dia Regi Ritaudin. Kita minta dia tunjukkan bukti dia masuk Islam, sampai sekarang dia tak boleh nak bagi. Tak apalah, terpulang pada dia. Cuma bulan-bulan puasa ni sepatutnya kita elak daripada menyebarkan fitnah. Namun kita lihat fitnah demi fitnah dilemparkan. Malah mengatakan bahawa hari ini penyokong-penyokong Datuk Seri Najib sebagai keledai bodoh yang kononnya sedang diperbodohkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia lupa bahawa hubungan Datuk Seri Zahid dengan Datuk Najib ni luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa akrabnya. Jadi malam ni ada 17 soalan berdasarkan live orang yang satu ketika pernah bersama-sama dengan saya menyokong Datuk Seri Najib. Tapi bila kita dapat tahu kepala dia tak berapa nak betul, dia nak jadi Perdana Menteri bukan Melayu yang pertama di Malaysia. Kemudian tiba-tiba tak tahulah macam mana datang puncanya. Kita lihat dia sudah memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir pula. Dulu dia dengan saya sama-sama rancang membelasah Tun Dr. Mahathir. Sekarang ni dia menjadi penjilat tegar Tun Dr. Mahathir. Biarkanlah, tuan-tuan. Duit ni banyak boleh mengubah manusia agaknya. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, silakan saudara Kapten Kamarul. Okey, Datuk. Ya. Kenyataan JC, Datuk, sokongan yang diberikan oleh penyokong Presiden dan Presiden sendiri ke atas Datuk Seri Najib selepas mahkamah menolak permohonan rayuan Datuk Seri Najib adalah retorik dan macam wayang semata-mata, Datuk. Saya nak beritahu kepada orang yang beranggapan bahawa sokongan ni retorik dan wayang. Saya nak beritahu jatuh bangun Datuk Zahid juga bergantung kepada sejauh mana kita mampu untuk memperjuangkan keadilan bagi Datuk Seri Najib Tun Razak. Pertama, kalau tanya dengan saya, apa yang parti ni patut buat? Kita patut mendesak supaya institusi kehakiman Jabatan Peguam Negara dibersihkan sebersih-bersihnya. Seperti mana bila dulu kita mula bersama dengan Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Pakatan Harapan, bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan membentuk Kerajaan Perpaduan. Banyak kita telah ungkapkan benda yang kita nak buat. Antaranya ialah kita nak melakukan reformasi institusi. Kita juga nak lakukan
pemisahan di antara kuasa peguam negara dengan pendahulu raya. Namun sehingga hari ini kita belum dapat nak melaksanakannya. Dan sehingga hari ini kita masih lagi mengekalkan Ketua Hakim Negara lantikan Mahathir yang dilantik secara tidak sah mengikut undang-undang kerana tidak melalui cadangan daripada Judicial Appointment Commission. Begitu juga dengan pelantikan peguam negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Sudah pasti tuan-tuan, UMNO mahukan perubahan ini. Tetapi kita juga faham keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang nak mengelakkan daripada membuat keputusan-keputusan kontroversi kerana beliau melihat sendiri bagaimana kita menghentam Tun Dr. Mahathir bila Tun Dr. Mahathir menukar ini Ketua Hakim Negara, Tun Dr. Mahathir menukar Peguam Negara, Tun Dr. Mahathir menggugurkan kes ke atas Lim Guan Eng. Ini menjadi pengajaran bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk lebih berhati-hati. Namun saudara, saya nak beritahu, sekiranya Datuk Seri Najib tidak dibebaskan sebelum hari raya ni, apa kesan dia kepada UMNO dan apa kesan dia kepada Presiden UMNO itu sendiri? Kesannya sangat negatif, tuan-tuan. Orang akan letak kesalahan di bahu Datuk Zahid. Seolah-olah Datuk Zahid tak berbuat apa-apa. Padahal dia dah buat macam-macam untuk pastikan bahawa Datuk Seri Najib diberikan keadilan. Nak dapat keadilan melalui proses mahkamah, minta maaf cakap, no way. Selagi Ketua Hakim Negara dan Peguam Negara tidak ditukar. Tetapi harapan kita, dengan apa yang telah diarahkan oleh Presiden UMNO untuk digembling tenaga, sokongan daripada seluruh peringkat, ketua wanita, ketua pemuda, ketua puteri, ketua bahagian di seluruh bahagian dalam Malaysia ini, ialah kita menghantar surat ataupun warkah rayuan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Ramai orang tak faham apa benda yang UMNO buat ni. UMNO bukan buat petition. UMNO bukan hantar memorandum. Tidak. Petition ni keluarga ataupun orang yang menjalani hukuman yang boleh membuat petition ni, tuan-tuan. Ataupun Perdana Menteri boleh buat petition ni, saudara. Kita parti politik tak boleh. Tetapi kita parti politik, tuan-tuan, kita boleh merayu kepada ke bawah duli tuanku. Kerana dalam konteks Datuk Seri Najib ni, tuan-tuan, sekiranya Datuk Seri Najib tidak keluar sebelum hari raya, maka orang akan kata UMNO gagal membela nasib bekas presiden dia sendiri. Orang akan kata Datuk Zahid sama macam Ismail Sabri. Orang akan kata Datuk Zahid sama macam kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad. Jadi tuan-tuan, adalah tak masuk akal dakwaan Regi JC ni mengatakan Datuk Zahid ni memang nak Datuk Najib ni duduk dalam penjara. Ini satu kenyataan yang paling bodoh dalam sejarah. Kerana kalau Datuk Najib terus kekal di penjara, tuan-tuan, yang paling teruk kena lanyak oleh akal umbi ialah Datuk Zahid. Yang paling teruk kena lanyak oleh akal umbi ialah Datuk Seri Azalina, Menteri Undang-Undang. Sebab orang akan beranggapan dia tidak buat apa-apa, sedangkan dia dah buat macam-macam. Dia dah buat macam-macam. Tetapi saudara, kita tahu bahawa kuasa memberikan pengampunan ini ialah kuasa ke bawah duli tuanku. Jadi apa yang UMNO boleh buat? UMNO tidak boleh memberi tekanan. Seperti mana yang Muhyiddin kata, ini tekanan politik. Ini bukan tekanan politik. Ini rayuan. UMNO berhak untuk merayu supaya bekas pemimpin UMNO yang banyak berjasa pada negara ni dibebaskan. Tak salah. Siapa pun boleh merayu. Besok lusa bila Mahathir dah dijatuhkan hukuman, bila Muhyiddin dah dijatuhkan hukuman, tuan-tuan, kalau misalnya pemimpin-pemimpin
Perikatan Nasional nak merayu, silakan. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Ini kena faham, tuan-tuan. Jadi adalah tidak benar kalau Datuk Zahid nak melihat Datuk Najib terus dipenjara. Pertama, ianya efek secara direct kepada Presiden UMNO itu sendiri. Kedua, ianya akan memberikan kesan. Saya boleh jamin, tuan-tuan. Saya boleh jamin nak menang di 3 buah negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah. Kalau Datuk Seri Najib tidak berada di luar sebelum pilihan raya negeri di 6 buah negeri ni, no way Kelantan, Terengganu, Kedah kita boleh dapat menang. No way. Dan jangan terkejut kalau Selangor dan juga Negeri Sembilan juga kita mungkin akan hilang. Kerana saya yakin, tuan-tuan, orang Melayu khususnya yang kenal sangat dengan Datuk Najib, yang masih lagi mengenang jasa Datuk Najib, akan merasa begitu marah dengan UMNO kerana gagal untuk membela nasib bekas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan ini akan memberikan impak yang sangat besar pada parti kita. Tuan-tuan, siapa nak tengok UMNO melingkup? Kecuali pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Adakah Presiden UMNO nak lihat UMNO melingkup? Sudah pasti tidak, tuan-tuan. Kerana sekiranya prestasi UMNO buruk, tuan-tuan, sudah ada orang yang bersedia, tuan-tuan, nak menangguk di air yang keruh. Yang ini yang kita tak nak. Hari ni pun dah macam-macam dah. Yang macam-macam dah bersuara. Yang tak faham tentang ekonomi pun dah mula pandai pasal ekonomi. Mengeluarkan teori-teori, idea-idea. Semua dah mula pasang badan, tuan-tuan. Ini kena ingat. Itu sebab, saudara, kita memang kalau boleh, saudara, kita nak pastikan Datuk Seri Najib dibebaskan. Dan kalau Datuk Seri Najib dibebaskan, tuan-tuan, siapa yang rugi? Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang rugi. Yang rugi, saudara, ialah Perikatan Nasional. Kerana kehadiran Datuk Seri Najib, jika dia dibebaskan, dia keluar penjara, dia akan membantu mengukuhkan kedudukan Kerajaan Perpaduan. Dia akan membantu mengukuhkan kedudukan. Waalaikumsalam. Orang hebat. Ini kita nak perkenalkan Tok Ki dah, mai. Allah. Sama-sama kita pada malam ni, Tok Ki. Ada nak cakap apa-apa, Tok Ki? Tak apa, kita mengucapkan tahniah kepada hero kita ni. Terima kasih. Itu yang komplit dah tu. Makan dulu kat bawah. Okey, Tok Ki. Okey, tuan. Okey, Tok. Kita jumpa lagi. Sorry, makanan dah habis. Tak apa. Dah datang dah. Ada roti john dengan sate No problem. Okey. No problem. Okey. Okey. Jadi, tuan-tuan, yang akan rugi, tuan-tuan, ialah Perikatan Nasional. Yang akan terus menjadi kluster mahkamah ialah Perikatan Nasional. Hari ini mereka dah mula bercakap. Bulan 7 ni mereka nak tukar kerajaan. Tuan-tuan fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim nak melihat kerajaan ini jatuh ke tangan Perikatan Nasional? Saya yakin beliau pun tak mahu melihat kerajaan ini jatuh ke tangan Perikatan Nasional. Tapi Datuk Seri Anwar pun, saudara, dia tak boleh buat apa. Betul lah, dia adalah sebahagian daripada ahli lembaga penasihat dan ahli lembaga pengampunan diraja. Namun, saudara, kalau dengar cakap Raja Petra, Agung tak ada kuasa. Ini orang yang mengaku diri dia kelabat diraja. Tak tahulah kelabat mana. Tetapi hakikat dan realitinya, saudara, di bawah perkara 42, orang yang mempunyai kuasa, insan yang mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib ialah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalau misalnya lembaga pengampunan menasihati supaya Datuk Seri Najib tidak dibebaskan, saya nak beritahu tuan-tuan, Kebawah-Duli Tuanku tidak terikat dengan cadangan lembaga pengampunan.
Kerana Kebawah Duli Tuanku mempunyai kuasa penuh, tuan-tuan. Beliau, baginda mempunyai kuasa penuh. Baginda boleh memberikan pengampunan. Itu sebab UMNO kita telah memutuskan untuk mengutus Presiden, Timbalan Presiden, 3 orang naib Presiden, Susah Agung dan juga Ketua Perangan. Ketua Perangan Menteri Undang-Undang. Dia tahu tentang undang-undang. Dia tahu bahawa Tuanku Yang di-Pertuan Agong boleh menggunakan kuasa dia di bawah perkara 42 dalam kurungan 1, 42 dalam kurungan 2 untuk memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Bukti dia apa? Bukti dia apa, tuan-tuan? Kita lihat bila Tun Dr. Mahathir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kan? Masa tu belum ada Menteri Wilayah. Ada Perdana Menteri saja. Kabinet pun tak bentuk. Tuan-tuan, Peguam Negara pun dah diarahkan bercuti, iaitu Tan Sri Apandi Ali. Tetapi Datuk Seri Datuk Seri Anwar boleh diberikan pengampunan dalam tempoh 5 hari selepas Datuk Seri selepas Tun Dr. Mahathir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar cakap Regi JC, tuan-tuan dengar cakap Baruah kepada Muhyiddin Yassin, Raja Petra ni, kan? Memang otak kita boleh sengit. Dia pun tak tahu, dia pun tak sure. Bila saya tengok Raja Petra bercakap tentang lembaga pengampunan, mesti minimum 1/2. Mula-mula cakap 1/2. Lepas tu mesti minimum 1/4. Lepas tu pula menjadi mesti minimum 1/3. Yang mana satu ni? Maknanya, saudara, dia tidak ada knowledge dalam bidang ni, saudara. Sebenarnya kalau mengikut prosedur lembaga pengampunan, kalau ikut lembaga pengampunan, memang Datuk Seri Najib kena menjalani hukuman sekurang-kurangnya 1/3. Kalau dia kena lalui 1/3 daripada tempoh 12 tahun penjara, maknanya hanya selepas 4 tahun berada di penjara Kajang, dia baru boleh memohon pengampunan diraja. Itu sebab saya dah sebut banyak kali. Ada risiko kalau misalnya permohonan pengampunan ini dibuat melalui lembaga pengampunan diraja. Kerana ada asas untuk lembaga pengampunan menolak. Ada asas. Tetapi masalah dia kalau ditolak, tahun ni kita mohon ditolak, Datuk Seri Najib kena tunggu 3 tahun. Tetapi di bawah perkara 42, tuan-tuan, Kebawah Duli Tuanku sesedara mempunyai kuasa penuh untuk memberikan sama ada full pardon, memberikan sama ada pardon biasa, maknanya dia dimaafkan, dia keluar penjara, tapi status dia sebagai bekas banduan masih ada. 5 tahun dia tidak boleh berpolitik, ataupun dia boleh dikurangkan hukuman daripada 12 tahun penjara boleh jadi 1 tahun penjara, ataupun Kebawah Duli Tuanku boleh menangguhkan hukuman. Maknanya tangguhkan dulu hukuman, buat RCI, siasat dakwaan Tommy Thomas. Contoh, saya bagi contoh. Sebab Tommy Thomas kata berlakunya campur tangan eksekutif dalam badan kehakiman, dalam Jabatan Peguam Negara, berlakunya penawaran terpilih dan sebagainya. Jadi itu adalah asas yang kukuh yang membolehkan kes Datuk Seri Najib ni dibicarakan semula, tuan-tuan. Ini kena jelas. Okey? Ada lagi? Okey tu. Kenyataan JC juga mengatakan salah laku yang dilakukan oleh Hakim Nazlan merupakan teori konspirasi dan dicipta untuk mengalihkan perhatian penyokong Datuk Seri Najib dalam UMNO tu. Mohon komen sikit tu. Ini memang imajinasi yang sangat gila lah bagi saya. Macam mana apa yang dilakukan oleh Hakim Nazlan ni satu teori konspirasi. Apa yang dilakukan oleh Hakim Nazlan ini telah disiasat. Apa puncanya siasatan ni berlaku? Mulut Raja Petra juga.
Sebab Raja Petra yang mendedahkan bahawa Hakim Nazlan menerima RM1,036,127.40 dalam 11 transaksi masuk dalam akaun dia di Maybank. Raja Petra yang mendedahkan. Hari ini dia dah buat pusingan, tak tahulah 360 darjah ke 180 darjah ke, berdarjah-darjah pusingan ni tuan-tuan. Hari ni dia dah dia timak dengan Muhyiddin kalau Datuk Seri Najib ni diberikan pengampunan, dan dia pula duk kata seolah-olah Agung tak ada kuasa, yang akan membebaskan Datuk Najib ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia putar belik cerita. Saudara, ini tuan-tuan kena faham tuan-tuan. Tak betul cerita ni semua. Tak betul. Apa dia lagi tadi? Di maknanya Hakim Nazlan ni tak patut dipertimbangkan. Yang sebenarnya teori konspirasi yang sebetulnya tuan-tuan ialah konspirasi manusia bernama Mahathir Mohamad yang kecewa kerana Mukhlis Mahathir tidak diberikan endorsement oleh Datuk Seri Najib sebagai Vice President UMNO. Sebenarnya Datuk Seri Najib dah tanya dengan Mukhlis, you nak tanding apa? Dia naik kereta dengan Datuk Seri Najib di Kedah, Datuk Seri Najib turun Kedah. Ketika itu Mukhlis kata dia hanya akan bertanding MT UMNO. Bila dia cakap dia nak bertanding MT, Datuk Seri Najib berilah endorsement kepada Datuk Zahid, Datuk Seri Syafiq Abdal dan Datuk Seri Syamuddin untuk kekal sebagai VP, Vice President. Tiba-tiba bila bapak dia panggil dia, Mukhlis menukar fikiran dan bertanding jawatan naib Presiden. Takkan Datuk Najib nak ubah? Akhirnya dia kalah dengan Datuk Seri Syamuddin, dapat tempat ketiga. Dia kecewa. Lebih mengecewakan Mahathir bila mana kroni-kroni dia, antaranya Ananda Krishnan, yang telah diminta oleh Datuk Seri Najib menjual aset power plant dia, iaitu Tanjung Energy Holding, kepada 1MDB, kepada anak syarikat Edra Energy. Tuan-tuan, anak syarikat 1MDB. Begitu juga dengan YTL yang disuruh jual tapi dia tak nak jual. Genting Sanien jual. Hanya dengan menguasai Tanjung dan juga Genting Sanien, 1MDB masuk tender, tuan-tuan, dia masuk harga 9 sen lebih murah daripada kroni-kroni Mahathir. Termasuklah Syed Mokhtar dan juga Malakov. Malakov ni Syed Mokhtar punya syarikat. Dan juga YTL. Akibatnya YTL tak dapat membekalkan tenaga kepada TNB. Yang itu yang dia marah. Tuan-tuan, 21 tahun dia dapat kontrak daripada TNB. Nilai subsidi pertama sekali, harga yang dia letak tuan-tuan 8 sen lebih mahal daripada apa yang dibekalkan oleh TNB sendiri. Tetapi 21 tahun tu subsidi gas yang mereka perolehi, 4 syarikat ni perolehi, bernilai 155 bilion tuan-tuan. Macam mana Datuk Seri Najib nak biarkan rakyat Malaysia 32 juta menikmati subsidi RON 95 diesel LPG? Satu tahun untuk 2014, 22.34 bilion. Kalau kita tak tarik subsidi RON 95 dan diesel pada Disember, satu tahun baru 22.34 bilion. Itu pun Datuk Seri Najib tarik kerana 70% pergi kepada golongan the M40 dan the top 20. Datuk Seri Najib tarik balik. Saudara. Jadi tuan-tuan, takkan nak biarkan kroni Mahathir ni menikmati lagi 21 tahun subsidi gas. Nak jarah berapa banyak duit Petronas ni tuan-tuan. Ini ramai tak faham tuan-tuan. Jadi itulah punca saudara, dia melakukan konspirasi yang melibatkan beberapa orang Tan Sri, antaranya Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Begitu juga Tan Sri Gani Patail. Begitu juga dengan Tan Sri Abu Kasim. Begitu juga dengan Tan Sri Khalid Ibrahim, Ketua Polis Negara ketika itu. Tetapi alhamdulillah Datuk Sri Tan Sri Khalid Ibrahim telah pun
memaklumkan kepada Perdana Menteri, memaklumkan kepada Datuk Seri Najib rancangan mereka untuk membuat kudeta, rampasan kuasa, tuan-tuan. Tapi sebelum sempat hari Rabu dia orang nak buat rampasan kuasa tu, tuan-tuan, hari Selasa berlaku rombakan kabinet, Muhyiddin digugurkan daripada menjadi timbalan Perdana Menteri, dan berlakunya rombakan kabinet yang telah menggagalkan rancangan mereka pada ketika itu, tuan-tuan. Sebenarnya, saudara, konspirasi yang sebenarnya berlaku ialah konspirasi Mahathir. Lau Tek Jo, bapa dia ialah kroni Tun Dr. Mahathir. Mahathir kayakan bapa dia dengan pembinaan pelabuhan-pelabuhan di Sarawak. Itu sebab dia ada duit banyak. Dia jadi fund manager. Dan yang membantu Jolo, kalau tak ada surat kelulusan daripada ZT Akhtar Aziz, Governor Bank Negara, yang mana dia dibayar 715 juta dalam akaun suami dan anaknya di Singapura. Sudah pasti Jolo tak boleh menipu 1MDB. Kalau tidak kerana orang kanan Mahathir bernama Nur Muhammad Yaakob yang menikmati 85 juta duit daripada 1MDB. Daripada Jolo. Sudah pasti, tuan-tuan, duit kuop tidak akan dipinjamkan kepada SRC International. Ini tuan-tuan kena faham. Mereka inilah yang berkonspirasi. Dan kenapa Hakim Sufian Razak? Hanya kerana abang dia merupakan wakil rakyat daripada parti UMNO. Tiba-tiba abang dia pula, tuan-tuan, abang dia pula Hakim Sufian Razak pula ditukar, digantikan dengan Hakim Nazlan. Dan sebelum Hakim Nazlan dipilih, tuan-tuan, 3 orang hakim di-approach dan 3 orang hakim menolak, tuan-tuan. Menolak. Dan ini tak pernah didedahkan. Ini salah, saudara. Itu sebab saya cakap konspirasi sebenar ialah konspirasi yang dikepalai oleh atom. Ada yang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin PH adalah sebahagian daripada manusia-manusia yang nak memenjarakan Datuk Seri Najib. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang mempunyai hasad dengki, dendam kepada Datuk Seri Najib sebenarnya ialah Mahathir. Mahathir punya angkara yang buat semua ni. Mahathir buat benda ni ketika dia masih lagi berada di dalam UMNO tahun 2015. Dia berjaya mempengaruhi Muhyiddin. Muhyiddin jadi mangsa sehingga tersingkir daripada kabinet. Last kali Mahathir tak bagi pun seperti mana yang dijanji pada Muhyiddin untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Last kali dia yang jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Muhyiddin timbalan pun tak dapat. Dia nak Menteri Kewangan pun tak dapat. Last kali dapat Menteri Dalam Negeri. Itu pun tak sedar lagi. Percaya lagi kat Mahathir. Nasib baiklah UMNO memberikan peluang untuk Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kalau tidak, dia pun tak merasa, tuan-tuan. Tindakan SPRM menyiasat Hakim Nazlan dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Azalina berkenaan Hakim Nazlan dianggap menghina mahkamah, Datuk, disebabkan mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan dan tidak tepat berkenaan dengan Hakim Nazlan. Itu kata JC tu. Kata? JC. Kata JC. Ya. JC ni siapa? Saya nak beritahu, soalan dibangkitkan dalam parlimen. Yang bertanya kepada Datuk Seri Azalina ialah Ahli Parlimen Tenggara, Manzri. Bila Manzri tanya, lepas tu Wan Saiful Wanjan tanya, maka Datuk Seri Azalina mengesahkan memang betul ada siasatan ke atas Hakim Nazlan. Jadi kalau dia dah jawab dalam soalan parlimen, bila peguam Datuk Seri Najib utus surat, dia jawablah betul sebab dia dah jawab dalam parlimen. So mana datang contempt of court? Mana datang
dia mendedahkan rahsia. It is not a secret. It's an open secret. SPRM mengesahkan kertas siasatan berhubung Nazlan dah dihantar kepada Peguam Negara. Sudah. Sepatutnya Peguam Negara dakwa Nazlan di bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan kerana telah menjatuhkan hukuman tidak bersandarkan undang-undang. Dan SPRM mengesahkan sudah menghantar surat kepada Ketua Hakim Negara. Mungkin SPRM tak cakap betul surat tu, tetapi surat tu dah tular mengesahkan bahawa Ketua Hakim Negara sudah diminta untuk mengambil tindakan tata tertib ke atas Hakim Nazlan yang telah melanggar Kod Etika Hakim Seksyen 8 dalam kurungan 1A Tata Etika Hakim 2009. Dia dah maklumkan. Apa masalah kalau Datuk Seri Azali nak mengesahkan? Takkan nak menipu sepanjang masa. Kita nak wakil rakyat yang berkata benar atau kita nak wakil rakyat dan menteri yang menipu? Yang mana satu kita nak? Ini kena faham. Sudah pastilah orang macam Ambiga tak berpuas hati. Rais Husin tak berpuas hati. Orang macam geng-geng bersih ni mesti tak berpuas hati. Sebab mereka tak mahu melihat Datuk Seri Najib dibebaskan. Walaupun mereka ni sebahagian daripada Pakatan Harapan. Saya nak beritahu, jangan anggap statement yang dibuat oleh Ramasamy mewakili keseluruhan DAP. Tak betul. Jangan anggap kenyataan daripada Ambiga, Rais Husin mewakili sahabat-sahabat dalam PKR. Tak betul. Orang PKR, orang DAP pun tak menganggap kenyataan yang keluar daripada mulut Hishamuddin Tun Hussein mewakili UMNO. Mereka faham. Ada juga setengah-setengah daripada pemimpin UMNO sekarang pun mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan pendirian kerajaan. Itu kenyataan peribadi dia. Pandangan peribadi dia. Ada yang menyelar contohnya. Menyelar tentang KWSP dicagarkan. Dia kata kalau kita cagarkan KWSP, kita buat pinjaman, kita tetap kena bayar interest. Kita tak boleh terlalu simplistik. Pertama kena faham, pinjaman tu interest dia 4 hingga 5% maksimum. Tetapi dividen yang diperolehi daripada KWSP tu lebih daripada tu. Katakan sama. 5% interest, 5% dividen. Mana lebih untung? Kalau orang tu faham ekonomi, dia akan faham bahawa lebih untung kalau kita tak keluarkan duit kita daripada KWSP. Kita pinjam duit. Dan sekarang ni ada dua kaedah. Sama ada nak bayar bulan-bulan pinjaman tu ataupun selepas 10 tahun baru bayar. Pokok tu 10 tahun baru bayar. Tolak daripada duit KWSP. Tetapi kalau tolak selepas 10 tahun baru tolak KWSP pun, lagi untung tak keluarkan duit KWSP, simpan di situ, cagarkan saja untuk buat pinjaman. Sebab apa? Sebab ada compounding effect. Contohnya, kita simpan 10,000, dapat 5%. Tahun yang berikutnya, kita akan dapat dividen daripada 10,000 campur dengan 5% dividen tu. Tahun yang selepas tu, kita akan dapat dividen daripada 10,000 campur 5% tu campur dengan itu yang compounding effect. Jadi kalau tak faham, lebih baik jangan cakap. Jadi pemimpin UMNO pun dia boleh buat kenyataan, tetapi tidak semestinya kenyataan itu mewakili parti. Tidak semestinya kenyataan itu mewakili parti. Okey? Betul. Betul. Itu je. Betul dah sambung lagi. Boleh kita jalan sikit lagi. Okey tu.
Peralihan perhatian kepada salah PM7, PM8, PM9 ini adalah semata-mata untuk menutup kerjasama yang UMNO lakukan dengan PH yang telah lama berjuang untuk menjatuhkan DSNR. Macam mana? Kita divertkan point tu kepada PM7, PM8, PM9 sebab UMNO nak menutup kerjasama yang dilakukan dengan Pakatan Harapan yang kita tak perlu nak tutup kerjasama yang kita lakukan dengan Pakatan Harapan. Apa sebab kita nak tutup? Kita sekarang ni secara terang-terang kita nampak bahawa kerjasama dengan Pakatan Harapan is a long-term relationship. All this while UMNO cerita tentang Melayu. Tetapi zaman UMNO memerintah, orang bukan Melayu pun tahu UMNO juga menjaga bukan Melayu. Tetapi tahap sokongan bukan Melayu untuk UMNO, untuk BN sangat rendah. Sangat rendah. Kita sentiasa mengharapkan dengan kita punya Malay based support. Ini yang kita tak ada. Yang kawan kita, Pakatan Harapan, boleh bantu kita. Pakatan Harapan, dia dapat sokongan 98% tau. Sokongan daripada masyarakat bukan Melayu. Cuba kita bayangkan, bila kita yang masih lagi mempunyai keahlian orang Melayu paling ramai ni, campur dengan Pakatan Harapan yang mempunyai sokongan majoriti, bukan majoriti, hampir ke semua masyarakat bukan Melayu. We are going to be a very powerful force. Untuk long term. Untuk jangka panjang. Bodoh kalau kita berkelahi lagi. So, kita sekarang ni, pemimpin di peringkat atasan mungkin jauh lebih mudah faham tentang berapa pentingnya kita elak daripada melukakan hati sahabat-sahabat kita yang lain. Itu sebab kita tengok kawan-kawan di kalangan pemimpin DAP, pemimpin PKR, ada tak mereka ni mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyinggung perasaan orang UMNO? Sangat kurang. Adalah satu dua sikit Hasan Karim, Rama Sami, Luzgan macam ni. Tetapi mereka tidak mewakili parti PKR dan PH. Ini kita kena faham. Belah kita pun kadang-kadang ada yang celupar juga. Tapi PH, kawan-kawan PH, faham bahawa itu bukan pandangan yang mewakili BN. Kita sekarang ni cuba cari titik persamaan. 14 hari bulan Mei ni kita akan ada perhimpunan besar-besaran. 20 parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan ni. Kita akan berhimpun di Dewan Merdeka. PWTC ni akan putih, penuh. Semua orang pakai baju putih. Dan kita pun sekarang ni sedang merancang. Hari Raya, kita tengok bulan puasa ni. Alhamdulillah. Bila Datuk Seri Zahid turun pergi ke setiap negeri. Kawan-kawan DAP turun. Kawan-kawan PKR turun. Kawan-kawan Amanah turun. Ini yang rakyat nak tengok. Kita kena start rapatkan hubungan kekeluargaan kita ni. Dan saya harap dalam program-program Hari Raya nanti, kita boleh tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid turun ke negeri-negeri secara bersama menganjurkan program jamuan Hari Raya. Barulah orang akan nampak kita solid untuk bersama berhadapan dengan 6 pilihan raya yang bakal menjelang tiba selepas Hari Raya ni, insyaAllah. Kalau tak bulan 7 hujung kita pilihan raya, mungkin bulan 8 awal kita pilihan raya. Bulan 6 kita bubar di penghujung bulan 6 mungkin.